Tok Kenali ni kalau yang muda-muda ni mungkin tak kenali lah kan. Jadi boleh Google, kita panggil seorang ulama lah, kalau kita tengok tu gambar tu macam pakcik tua biasa je, duduk berkaki ayam, pakai orang Kelantan panggil semuta lah. Tapi sebenarnya beliau adalah seorang tokoh ulama yang sangat besar, jasa dan pengaruhnya khususnya di tanah air kita sebelum kita mencapai kemerdekaan. Jadi biasanya diulas Tok Kenali ni dari segi kehebatan ilmunya, pengajiannya, kepandaiannya, kebijaksanaannya, dan biasanya orang sebut Tok Kenali sebagai wali yang ada karamah, ada kasyaf. Yang saya nak kongsi sini ialah satu nasihat ekonomi. Bila saya suka baca buku biografi. Antaranya saya bacalah buku tentang riwayat hidup Tok Kenali ini. Ada satu dialog dalam buku tersebut. Beliau ditanya oleh Datuk Perdana ataupun sekarang kita panggil Datuk Menteri Besar lah Kelantan yang ketika itu. Apa nasihat Tok Guru lah untuk bangunkan negeri ini? Sebab biasanya orang nak bangunkan negeri ini akan buka kedai, buat bangunan. Jadi Tuan Guru jawab, buka sekolah, bina jalan dan buka tanah. Jadi saya bila baca buku tu, sekadar baca lah. Tapi bila kita relate balik dengan kita punya pengajian ekonomi, it's very interesting sebab government spending ni banyak. Nak spend kat mana? Dalam sektor apa, nak buat apa kan? Jadi sebenarnya memang diakui dalam mana-mana disiplin ekonomi pun, pelaburan yang paling baik adalah pelaburan dalam pendidikan. The highest ROI lah kalau kita buat ini investment ni dalam pendidikan, sebab pendidikan ni memberikan pulangan jangka masa panjang. Jadi kenapa zaman yang jalan tanah lagi, zaman yang zaman tu belum zaman moden sekarang lah. Kenapa zaman tu Tok Guru boleh nasihatkan buka sekolah? Dia ulas, kalau kita buka kedai tak ada pelanggan atau pada pelanggan. Tapi kalau kita buka sekolah tu akan ramai dan secara automatik akan ada kedai dan akan ada jalan untuk ke sekolah tersebut. Kalau kita tengok multiplier effect dalam sebuah perbelanjaan kerajaan, kalau kita buat satu projek, buat sekolah ataupun buat projek stadium. Kalau kita buat sekolah, pada masa tersebut berlakunya kita punya perbelanjaan lah, nak beli barang, kos upah, bahan simen, construction semua tu, siap satu projek 30 juta contoh. Jadi apabila siap sekolah tu, berbanding dengan kita buat stadium atau kita buat bangunan lain, apabila siap sekolah tu, akan ada pelajar, akan ada cikgu. Maknanya ada proses pengajaran dan pembelajaran. Tapi dari segi ekonominya akan ada kehidupan lah. Maknanya cikgu ada gaji, cikgu berbelanja, anak murid pun nak belanja, nak makan dan seumpamanya. Maka ada rantai ekonomi yang berterusan. Instead of buat satu construction, siap projek, tak ada limpahan ekonomi. Jadi siap projek ada limpahan ekonomi dah. Apabila terisi aktiviti di sekolah tersebut, ada aktiviti ekonomi lagi. Yang penting ialah bila anak-anak ni pandai, ngaji tinggi-tinggi dah jadi orang yang hebat-hebat ni, maka akan balik, akan meningkatkan taraf hidup keluarga dan ke kampung tersebut. Jadi inilah bagi saya satu pandangan yang amat jauh lah, pandangan amat berwawasan oleh Tok Kenali ni, yang biasa kita sinonim sebagai seorang tokoh ilmuwan, tokoh ulama, sehingga mendapat jolokan Kelantan itu sebagai Serambi Mekah kerana pusat keilmuan ketika itu. Tapi ada juga nasihat ekonomi yang sangat bermanfaat dan boleh disahkan dalam teori ekonomi bahawa kita bina sekolah, kita melabur dalam pendidikan ini, inilah yang akan memberikan pulangan yang paling tinggi kepada negara dan juga kepada masyarakat. Jadi kita tengok sekarang ni, adakah negara ikut nasihat daripada Tok Kenali ni? Bagi saya memang, kalau tengok dalam bajet, peruntukan bajet setiap tahun, Malaysia ni memang sejak merdeka lah, sektor yang paling tinggi yang dapat peruntukan adalah sektor pendidikan dan sektor kesihatan. Barulah sektor-sektor yang lain. Jadi sikit sebanyak membantulah untuk bangunkan negara dan juga bangunkan negeri ataupun kampung kita.